menyebabkan orang seperti PAS dan Bersatu mengatakan bahawa mereka sekarang ini nak sangat supaya kerajaan ini tumbang kerana kes-kes masa saya sebut tadi lah. 18 hari bulan ni kes Sanusi. Tapi sebelum tu alright. Orang kuat Mahathir nafi. Orang kuat nafi Mahathir di sebalik langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud, kata orang kuatnya Khairuddin Abu Hassan. Pengurusi mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu itu berkata pihaknya tidak tahu menahu mana langkah Dubai yang didakwa dicipta oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid. Sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang langkah Dubai yang pada hakikatnya tidak pernah wujud, tetapi diciptakan agenda politik Presiden UMNO. Bagaimana nak tuduh kononnya Tun M terlibat dengan langkah Dubai di mana perkara tersebut tidak pernah wujud? Langkah Dubai adalah satu imajinasi liar berbentuk ilusi tanpa asas kebenaran. Ini semua cerita dongeng yang direka untuk memulihkan kekuatan kedudukan Presiden UMNO semata-mata. Baik. Saya nak cerita bahawa langkah Dubai itu bukan dibuat oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni salah seorang yang menyambung cerita je. Zahid Hamidi ni hanyalah salah seorang yang sambung cerita. Cerita langkah Dubai ni, dia sambung cerita je. Macam orang lain juga. Yang mula-mula buat cerita sebelum langkah Dubai adalah Papa Gomo dan Papu Kari and the gang lah. Saya ingat lagi ada satu live tu dia kata, Alhamdulillah. Dan dia sebut, Papa Gomo sebut dalam live dia, saya baru berjumpa Tun Mahathir lah. Dan dia mengatakan insya-Allah kita ada 120 ahli parlimen yang akan menyokong kita. Esok atau lusa kerajaan akan tukar, dia kata. Okay? Pada dalam live ni dan ada rakaman. Dan benda tu tersebar, boleh cari dekat TikTok, orang akan jumpa. Bahawa dia kata Tun Mahathir bagi tahu dia ada 120 ahli parlimen sudah pun menyatakan sokongan untuk membentuk kerajaan. Jadi kita dah boleh tukar kerajaan selepas ini. Ini dakwaan Papa Gomo dan Papu Kari di dalam live beliau. Baik, saya kata lepas kejadian itu, saya kata tak berlaku. Peristiwa itu tidak berlaku, takkan berlaku. Sebab saya tahu numbers tidak ada. Sama ada benar atau tidak Tun cakap dengan Papa Gomo, wallahu alam. Itu Papa Gomo kena jawab sendiri. Itu Papa Gomo lah kena jawab pada Tun. Betul ke? Jangan kata saya menuduh pula. Kita dengar Papa Gomo yang cakap. Kalau bohong Papa Gomo, bohong lah. Nak buat macam mana? Tapi saya kata cerita tu bohong. Kenapa saya kata cerita tu bohong? Sebenarnya dia yang Papa Gomo salah faham apa yang Tun cakap. Ataupun orang Tun cakap. Mungkin dia tak jumpa pun Tun. Saya berpendapat sebenarnya Papa Gomo tak jumpa Tun pun. Saya berpendapat sebenarnya yang cakap benda tu bukan Tun, tetapi orang yang dekat dengan Tun. Siapa-siapa saya tak tahulah. Orang tu cakap sebagaimana yang dicakapkan. Now, isu dia, saya kata dia tak berlaku. Kenapa? Saya sebut tentang bangunan Ilham yang telah disita oleh SPRM. Okay? Bangunan Ilham yang disita oleh SPRM. So, bila bangunan tersebut disita oleh SPRM, dana itu freeze. Dan benda ni diulas oleh beberapa media. Dana tersebut freeze. Bukan setakat bangunan. Bila bawah amla ni tuan-tuan, seluruh aset akan kena freeze. So, benda tu tak boleh nak bergerak. Tak boleh jalan. Plan itu tak boleh jalan. Now, disebabkan plan itu tak boleh jalan, saya dedahkan selepas itu bahawa ada 750 juta akan transit, akan berlaku perpindahan untuk nak memastikan bahawa sebab ialah harta ismet di dalam negara itu sudah dibekukan. So kena bawa harta ismet daripada luar negara. Saya bukan tuduh itu bukan harta daim. Saya bukan tuduh itu harta daim. Silap. Saya bukan tuduh itu harta daim. Ada 2-3 surat khabar tulis Iswardi kata itu harta daim di luar negara. Saya tak kata itu harta daim. Saya kata bahawa since dalam negara tak boleh bergerak, kena bawa dana daripada luar negara. Siapa bawa?
Bagaimana dia bawa? Saya bagi hint saja. Tetapi disebabkan oleh amla ini, dia trigger tak boleh bawa. Dan sepatutnya Dubai itu bukan langkah Dubai. Sebab itu saya kata, siapa-siapa Jcom ke, orang UMNO ke, siapa ke yang cerita pasal langkah ni, dia tak ada langkah pun. Betul lah, imajinasi liar je. Dia bukan langkah, tuan-tuan. Dia langkau. Orang tak faham benda tu. Okay? Orang tak faham benda tu. Kita baca kenyataan ini. Saya tertarik. Saya tak baca habis tadi, tapi kita baca sama-sama. Di dalam apa orang kata, di Malaysia kini oleh Kadir Jassin. Siapa pencetus sebenar langkah Dubai? Apa juga gerakan ke arah menumbang atau menunggang kerajaan adalah mengenai kuasa eksekutif dan duit. Kuasa adalah bersamaan dengan duit bagi yang memegang tampuk kuasa. Bagi yang tidak berkuasa, harta yang boleh dibeku atau disita. Kerana duit, ahli Parlimen Pembangkang berpaling tadah menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka kata mereka hendak peruntukan untuk kawasan. Justru duit memainkan peranan penting dalam apa juga gerakan menjatuh atau menaikkan kerajaan. Slogan demi agama, bangsa dan negara hanyalah penyedap kata. Yang benar-benar bersuara adalah duit. Orang putih kata money talks. Ada duit, boleh cakap. Tak ada duit, duduk senyap-senyap. Jadi tidaklah menghairankan kalau yang ditakuti oleh kerajaan Madani adalah money. Oleh sebab itulah, mana-mana pihak yang berduit atau disyaki berduit tetapi tidak menyokong kerajaan sangat dicurigai. Sejak penubuhan kerajaan perpaduan setahun lalu, agensi penguatkuasaan seperti SPRM, LHDN dan GPDRM telah menyiasat sesiapa saja yang disakinya. Bagi orang yang tahu, siasat menyiasat sudah jadi amalan biasa. Apatah lagi setelah tumbang Barisan Nasional pada 2018 dan rampasan kuasa menggunakan SD selepas itu. Sudah menjadi amalan, engkau buat kepada aku buat kepada engkau. Orang putih kata tit for tat. Saya pernah cerita bagaimana saya disoal oleh BPR, pendahulu kepada SPRM, pada akhir 90-an bersabit dakwaan keterlibatan Anwar Ibrahim dalam urusan pembelian lesen penjana elektrik bebas IPP oleh Rail Miles Sdn Bhd daripada dua individu Bumiputera. Saya adalah salah seorang ahli lembaga pengarah dan pemegang saham Rail Mile pada waktu itu. Ketahuan itu terkandung dalam SD bekas Gubernur Negara Abdul Murad Khalid pada 1999. Sepanjang ingatan saya tidak ada tindakan susulan kepada siasatan itu. Boleh jadi waktu itu kerajaan hanya tidak tahu kesahihan dakwaan Murad, khususnya kewujudan war chest Anwar. Dalam persekitaran politik duit, tidak ada ahli politik boleh kekal lama. Apatah lagi sebagai pembangkang, tambah sumber keuangan yang sihat dan penyokong sektor swasta ramai. Seperti yang berlaku dengan rampasan kuasa pada 2020 dan penggulingan oleh kluster Mahkamah UMNO pada tahun berikutnya, unsur kuasa dan duit memain peranan, sama ada duit politik atau peruntukan kerajaan. Dalam konteks Anwar, semasa Anwar sebagai Perdana Menteri mempunyai kuasa pentadbiran politik dan keuangan yang sangat kuat, melainkan beliau sendiri lemah, adalah mustahil mana-mana pihak boleh menumbangkan beliau. Peruntukan di bawah kawalan beliau belanjawan hingga hampir 79 bilion, iaitu 12 bilion di bawah Perdana Menteri dan 66.57 bilion di Menteri Keuangan. Mustahil musuh beliau mempunyai kuasa pentadbiran politik dan keuangan yang lebih besar daripada beliau. Jadi, apakah muslihat di sebalik hingar bingar mengenai langkah Dubai ini? Mungkinkah ia berasal dari pihak kerajaan sendiri bagi meneruskan naratif dan dinyah bahawa Anwar itu sentiasa dicemburui, dianiaya dan dikhianati oleh mereka yang berhati musuh? Dalam arti kata lain, Anwar sentiasa memerlukan nemesis sebenar atau khayalan untuk memberi keabsahan kepada politiknya. Itulah kaedah beliau dan penyokongnya sejak zaman protes belia tahun 70-an sehingga konfrontasi UMNO 80-an 90-an, reformasi dipecat 98 dan era di kuasa Putrajaya. Okey. Menarik ulasan daripada Kadir Jassin ini menarik. Saya setuju majoriti apa yang dituliskan, tetapi saya tidak bersetuju beberapa poin. Tetapi secara umumnya betul. The money is there. Duit itu memang memain peranan. Cuma seolah dia menulis tadi mengatakan kerana dia ada kuasa, dia gunakan intimidasi. Dia ambil contoh diri dia disiasat. Kalau dalam kes-kes sesatan yang kita lakukan, sememangnya sesatan itu berdasarkan kepada kes-kes yang benar. Dan kalau sekiranya tidak ada asas kepada tahanan tersebut, kita tak letak bawah amla, tuan-tuan. So, bila bawah amla ni, dia memang serius sudah. Arti kata, memang sudah ada sesatan yang terperinci, cuma dibekukan kerana nak melihat setiap rekod yang ada.
That's why dia bekukan. Tak nak transaksi tu berlaku, pemindahan berlaku. That's the purpose. So, bila di bawah amla, meaning to say, proses siasatan itu dah halfway. Kes yang dia sebut tadi, kes dia tadi, real mal tadi tu, hanya dakwaan. Dan lepas itu tak ada susulan. Memang betul siasatan berlaku. Because of dakwaan. Ya, bila orang buat laporan, kita kena, polis SPRM, BPR masa itu kena buat siasatan. Tapi disebabkan tiada susulan, meaning to say, dia tak jumpa apa-apa. Itu point dia. Tetapi dalam SPRM, bila dah sampai ke peringkat amla, dan aset dibekukan, meaning to say, half of the investigation is already been done. Itu point dia. Yang itu silapnya dia kat situ tadi. Now, another point bila dia kata, Anwar perlukan nemesis, perlukan musuh. Sebab itu mungkin ini diciptakan. Ini diciptakan untuk nak terus mewujudkan nemesis tersebut. Baik, kalau ini diciptakan tuan-tuan, apa kata kita dengar kata Sanusi sendiri mengenai adakah benar langkah Dubai itu sebagai satu hayalan menjelma, ataupun ia satu realiti. Langkah Dubai. Katanya pemimpin Al-Bani dan BN menjadi sasaran pembangkang pihak BN dah. Betul. BN dah berapa orang? Walaupun majoritinya bergerak berkaitan perpaduan kan, tapi banyak ada usaha, masih ada usaha itu. Saya rasa proses yang dibenarkan oleh undang-undang boleh dijalani. Apa-apa yang dibenarkan oleh undang-undang, perlembagaan. Yang unconstitutional tu tak boleh lah. Tapi yang selari dengan perlembagaan untuk menyatakan sokongan berdasar pada tu 4 orang lepas sokong tu tak ada masalah, tak ada siapa komplain. Siapa tak komplain kan? Ada puak tu seronok pula tu. Tak ada masalah apa. Kalau sokong lepas 4 orang, 5 orang tu digambarkan sebagai tindakan yang berperlembagaan berdasarkan demokrasi, tindakan sebaliknya pun biasa saja. Kalau dia boleh ambil 5, kalau kita boleh ambil 10, takkan nak marah kot. Kalau sokong dia, tak apa. Kalau tak sokong, Kalau ambil 10, kita ambil 5. Okey, kita ambil 5, dia ambil 10. Kalau kita ambil 5, dia ambil 10, dia baru tambah 5, masih tak cukup. Apalah Sanusi ni. Okey. sokong dia takkan tak boleh. Tentulah boleh juga. Jadi itu proses biasa dalam demokrasi yang dibenarkan oleh perlembagaan. Saya rasa itulah loophole yang berlaku dalam Akta Lompat Parti yang menunjukkan jalan. Loophole tu mereka. Jadi kita lalu sajalah. Saya tak fikir dia ada langkah apa-apa lah. Ada orang kata bukan dia langkah Dubai, langkah cokek saja. Pasal benda tu dibincang, dibuat di Kuala Lumpur je pun. Tak payah pergi Dubai. Saya rasa Dubai tu dummy sajalah. Sebab dia nak pergi berjalan ke Dubai. Banyak orang pergi Dubai. Ada flight. Ya. Dah saya tak kata. Biar pergi duduk tu lah. Saya tak kata. Loophole dalam semua undang-undang ada loophole. Orang takat dadah berkilo-kilo lepas. Pasal loophole tu lah. Pasal saya kata langkah tu tidak di Dubai pun dibincangkan di KL pun. Adakah benda tu? Saya kata agak-agak ajalah. Takkan semua perkara nak pergi Dubai bincang kan. Kalau bincang di cokek macam mana? Langkah cokek lah. Ada apa sepanjang pengetahuan ada usaha ke arah itu kan? Sepanjang pengetahuan saya, Ya. ada yang saya tidak boleh maklumkan. Tidak berhasrat. Dia tidak berhasrat untuk mendedahkan perkara itu. Lagi suspek kan loh. Saya kata ada langkah Alostar. Ya, ada langkah Alostar. Kalau nak dibincangkan di Alostar. Macam mana? Ada langkah Bera. Ada langkah Sembrom. Mampu ya Pak. Dah itu gurauan saja. Bagi orang ketak. Semua tu boleh dibuat. Ikut perlembagaan lah. Dia cakap, apa disekan yang dia dapat sebelum dan selepas tu memang ada. TPM kata. Betul itu memang ada. Dia pun tak lama lah tu.
Jadi pakai ketak lah, seorang sikit. Kita ni saya mencuba, pihak-pihak yang satu lagi saya bertahan macam tu lah kan. Lama bola, takkan kita nak biar mereka je skor, kita tak boleh skor. Kita skor je mah. Jadi kalau kita skor je kan lama lah. Macam tu, dah mereka skor dah. Kita skor sama. Lawan bola. Macam takut dia bayang-bayang mereka sendiri. Yalah tentulah takut akan kehilangan. Benda orang nak hilang tu takut. Benda kita nak pergi ambil ni, kita seronok lah. Kalau berlaku kan, insyaAllah berlaku. Saya yakin akan berlaku. Saya yakin akan berlaku. Maksudnya Dr. Su yakin kerajaan sejahtera ni tak akan Mereka akan tumbang. Ila tak tahu. Saya tahu. Saya tahu. Tak boleh habaq. Tak boleh habaq. Menerusi peralihan serangan. Ya. Akan berlaku. Tuan, siapa Sanusi? Dia Sanusi ni yang pertama langkah karaoke dengan awet tengah malam. Itu Sanusi lah. Okay, tak apa. Itu lawak. Si Sanusi ni tak kalah benda tu pun nak sentap. You're my friend. Sebenarnya macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok siapa itu Sanusi? Sanusi ni dia propagandis. Dia geng propagandis. So dia akan cipta cerita along the way. So last kali cerita dia tadi tu, dia kata, ada langkah kerajaan akan tumbang, saya tak beritahu bila. Tapi awal-awal dia kata tak ada langkah Dubai. Mungkin langkah cokit, dia kata. Okay, tak ada langkah itu, tak ada langkah ini. Dia macam ni lah. Saya nak cerita terus terang. Langkah itu ada. Usaha itu ada. Perbincangan itu pun ada. Cuma sekarang ini, yang diorang tak ada, ini tuan-tuan. Itu saja. Nah, disebabkan itu tak ada, bukan setakat tak ada untuk nak bayar tu, diorang tak ada untuk nak kekalkan orang yang diorang ada sekarang ni. Membawa saya ke poin saya di dalam Facebook tadi. Yang ni tak ada. Kan? Dan juga, sebelum saya cerita membawa poin saya tadi tu, kenapa Sanusi duk cakap macam tu? Kalau tuan-tuan perasan, Papa Gomo itu sebut pasal 18 hari bulan kerajaan akan tumbang. Kerajaan akan tumbang 18 hari bulan. 18 hari bulan kerajaan akan tumbang, dia kata. Dia ulang banyak kali. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku 18 hari bulan? Sebenar hakikatnya. Okay. Sebenar hakikatnya pada 18 hari ini, bicara kes Muhammad Sanusi bermula 18 Januari ini. Mahkamah Session Selayang hari ini menetapkan 12 hari bermula 18 Jun untuk pembicaraan kes Menteri Besar yang menghadapi 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik pada Julai lepas. So, yang tumbangnya siapa? Saya nak cerita ni. Yang tumbangnya siapa? Yang akan tergolek doknya siapa? Tuan-tuan tahu tak bahawa Sanusi tidak dibenarkan bertanding dalam Majlis Pimpinan Tertinggi PAS? Disebabkan oleh keadaan itu, berkemungkinan besar selepas ini dia tak akan jadi Menteri Besar lagi. Ini last term bagi dia. Ini bukan last term bagi Anwar Ibrahim. Ini last term bagi dia. Dia habis dah. Dia orang dah ada calon lain. Mungkin Sanusi akan ditukar. Berkemungkinan sebab kes ini 18 hari tuan-tuan. Biasa kes Hatta Sultan ni dia ambil cepat. Dia lambat. Tapi yang ni cepat. 18 hari. So berkemungkinan besar kalau sabit kesalahan, PAS ada alasan untuk menukar beliau. Jadi yang tumbangnya siapa? Anwar Ibrahim yang tak sampai 5 tahun ke atau dia? Membawa saya kepada poin yang saya nak bawa malam ini. Iaitu, dalam keadaan yang ada sekarang ini, ada cerita bahawa 3 ahli Perikatan Nasional telah pun menyatakan minat bagi berbincang untuk nak bersama menyokong kerajaan PMX buat masa ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, daripada 3 ini, 2 adalah pimpinan tertinggi.
Bukan yang level macam Kuala Kangsa, Bukit Gantang, bukan. Ni level pimpinan tertinggi. Tetapi saya baru dapat berita daripada 3 ini, berkemungkinan seorang telah menarik diri. Bukan dia tak nak, tapi terma dan syarat tu dia agak sukar sedikit. Benda yang dia minta tu agak sukar. Out of the ordinary, kita kata. Bukanlah out of the ordinary macam mana, tapi kita bukan kerajaan korup lah, senang. Kita bukan kerajaan songlap. Okay, so ada 3. So satu ni dah dulu, sekarang ni 50-50. Tapi satu ni nampak gayanya macam 80-20, 90-10 je, macam tak nak je. So tinggal 2 lagi. Tapi macam ni lah saya nak cerita. It doesn't matter 3 ni melompat ke, 1 melompat ke, 2 melompat ke, 0 melompat ke, arti kata menyokong PMX, kerajaan sekarang sudah stabil. Soalan, adakah benar dakwaan bahawa kerajaan ini tak boleh kekal 5 tahun lagi? Soalan saya mudah je tuan-tuan. Macam mana mereka nak jatuhkan kerajaan sekarang ini? Macam mana mereka nak jatuhkan kerajaan sekarang ini? Move dia adalah mereka perlu memastikan siapa-siapa yang menyokong pembangkang untuk membentuk kerajaan. Move dia kena pastikan 2 perkara. Perkara pertama adalah bila dia kata dia nak sokong pembangkang ataupun buat kerajaan baru, betul-betul ada majoriti. Itu yang move pertama. Move kedua adalah siapa Perdana Menteri. Mereka tak nak berlaku seperti mana yang berlaku pada tahun 2020. Sekejap Muhyiddin Yassin, selepas itu jadi Ismail Sabri. Sebab masing-masing duk nak jadi, masing-masing tak cukup jumlah. Siapa yang tarik, kerajaan tumbang. So mereka minta supaya diri mereka menjadi Perdana Menteri. Bayangkan pada waktu itu, daripada kalangan tersebut sebenarnya PAS dan juga Bersatu yang paling banyak kerusi. Tetapi UMNO menjadi Perdana Menteri. Kerana apa? Untuk mengekalkan kuasa. So poinnya nanti tuan-tuan, rakyat tu melihat bagaimana rakusnya kumpulan ini. Sebab tu saya kata saya tak setuju sedikit dengan Khairul Jassin tadi. Kita kena lihat siapa sebenarnya bermotivasi besar untuk kerajaan ini tumbang dan kenapa. Manusia bergerak atas motivasi tuan-tuan. Kita bangun pagi ada motivasi kita. Kalau kita tak ada motivasi nak bangun pagi tu, kita tak akan bangun pagi. Yalah, motivasi kita apa? Pening kepala kalau tak bangun kan. Lama sangat tidur. Itu motivasi juga. Kena pergi kerja, kena siapkan kerja, kena dapatkan pendapatan, kena dapat dana. So motivasi dia, kalau sekiranya kan, mereka nak menyokong, apa motivasi dia tuan-tuan? Yang pertama, of course, projek dana jawatan. Tapi mereka dah ada projek, mereka dah ada dana, mereka dah ada jawatan. Yang kedua sebenarnya adalah kes yang disiasat. Itu motivasi yang sebenarnya menyebabkan orang seperti PAS dan Bersatu mengatakan bahawa mereka sekarang ini nak sangat supaya kerajaan ini tumbang kerana kes-kes masa saya sebut tadi lah. 18 hari bulan ni kes Sanusi. 18 hari bulan Januari ni kes Sanusi. Tak lama lagi tu. See you in prison nantilah. Kita kawan. Kemudian itu satu, kita kata ketakutan mereka. Tapi interesting juga tuan-tuan, bila mereka ni berusaha sangat kuat untuk memastikan kerajaan ni tumbang. Bukan dia kisah sangat pasal Anwar Ibrahim buat kerja bagus tak bagus, itu secondary. Bagi dia tak penting. Dia kata rakyat menderita lah apa macam yang dia sebut tadi. Dia last video tu dia kata rakyat sekarang menderita. Tuan-tuan, yang menderita dekat Kedah ni disebabkan oleh kerajaan negeri Kedah. Kan? Kenapa? Sebab saya kata antara inflasi tinggi adalah berlaku di negeri Kedah. Antara inflasi tinggi berlaku di negeri Kedah. Lain daripada Sarawak tadi, high inflation is actually dekat bawah Sarawak, Kedah. So Sanusi kata 2024 dijangka tahun yang sukar, betul? 2024 menjadi tahun yang sukar. Antara sebabnya, semasa dia jadi Menteri Besar sekarang ini, dia tidak berjaya mengekang kadar inflasi yang meninggi. Terutama di Penang dan juga di Kedah. Isu Penang okey sebab pendapatan dia memang tinggi. Isu Kedah, dah lah harga barang macam Penang, tapi pendapatan tak macam Penang. Itu yang payah. Di situ Menteri Besar agak, orang kata apa, agak di sini Sanusi lah agak terkeciduk dalam perkara ini. So tuan-tuan,
siapa yang bakal lompat tu? Siapa yang bakal lompat ni? Right. Saya boleh kata daripada Perikatan Nasional lah. Saya tak boleh nak bagi detail terlalu banyak. Kita fikirlah sendiri nanti. Kita tengoklah sendiri. Kalau jadi. Tapi kalau tak jadi pun, usaha sedang dijalani. Kalau tak jadi pun, tidak menjadi hal, tuan-tuan. Tidak menjadi hal. Baik. Bulan Januari ni, kita nak buat mancing ni, tuan-tuan. Kita ada 2 bot dekat Langkawi. 3 bot. Sekarang ni kita baru penuhkan 2 bot. Siapa yang berminat, boleh hubungi nombor ini untuk memancing. Kita boleh jumpa insyaAllah di Langkawi nanti. Kok nak memancing dengan saya 2-3 hari 2 malam. Ada alasan kan? Okay.